Nampak. Alright, okay. So CLO yang ketiga adalah outcome yang ketiga adalah you all boleh hasilkan apa tu reka cipta atau projek tadi. Okay, pertama sekali dapat knowledge, yang kedua you boleh aplikasikan semasa buat proses reka cipta, dan yang ketiga adalah you boleh hasilkan idea ataupun projek untuk asas reka cipta. Alright. So kelas ni definitely tak ada final. So dia lebih kepada project base. You all kena buat laporan, you all kena buat pembentangan. Okay, cuma kelas ni nanti dia akan ada sedikit embedded dengan modul sustainability development goal. So tak apa tu, nanti saya akan terangkan. Okay, so kat sini kita adalah weekly schedule. Kalau tengok sini kat weekly schedules ni, kita ada 5 minggu saja yang rasanya kita perlu berjumpa untuk membincangkan ataupun saya discuss dengan you all sedikit teori dan maklumat, and then kau nampak tu start daripada week 6 tu sampai dah kita habis, lebih kepada kita saya monitor you all, so lebih kepada you all buat projek dalam kumpulan. Alright, so ini adalah CLO untuk asas reka cipta. So ada sebarang soalan tak? Clear tak? Okay. Clear? So far clear, Doktor. So far clear. Okay, cuma just nak maklumkan, untuk asas reka cipta ni ada 3 pensyarah yang mengajar. Okay, saya, Dr. Nur Husna dengan Dr. Nur Fadilah. Okay, so kami adalah 3 pensyarah yang mengajar, tapi mengikut kursus tak silap saya yang semester ini yang ambil kursus reka cipta adalah SPG, SPPR dengan pelajar SPH tak silap saya kot. Okay, pelajar daripada SPQ macam tak adalah. Alright, so kalau dah habis yang apa tu ni saya nak tunjuk untuk assignment pula. Okay, untuk assignment. Sekejap, maklumat tugasan. Boleh ikut Boleh, Doktor. Okay, ni maklumat tugasan. Okay, so ini sebenarnya maklumat tugasan ni dah ada pun dekat dalam course of information tu. Okay, cuma saya dah buat satu summary khas lah supaya you all boleh refer je kat maklumat tugasan ini. So tadi course information, maklumat tugasan ni semua saya dah masukkan dalam e-learning. So you all boleh download daripada e-learning. So kalau nampak tadi kita ada actually ada 3 orang kata CLO. Okay, so setiap CLO tu dia akan ada dia punya assessment method. Okay, kalau kat sini lah kita nampak. So kita pergi one by one. Okay, ini yang catat alih. Sebenarnya nampak proses tugasan ini adalah pertama sekali bila kita dah belajar, you all dah belajar, you all kena sediakan satu kertas cadangan projek. Okay, kertas cadangan projek reka cipta. So bila dah keluar kertas cadangan projek, you all akan terlibat dalam pembangunan prototype, maksudnya pembangunan prototype projek tu lah. Okay, sebab untuk asas reka cipta, you all tak perlu reka produk yang sebenar. Okay, so contohnya kalau kata nak buat kereta, contohnya kan, prototype kereta tak perlulah buat kereta yang sebenar. Kita hanya buat prototype. So prototype yang dibuat menggunakan bahan-bahan terpakai ataupun recycle. Contohnya kita menggunakan kotak, kita menggunakan plastik, botol ke dan barang-barang terpakai lah. Okay, so kita gunakan barang-barang terpakai tu untuk kita develop prototype berdasarkan cadangan projek yang telah you all bangunkan dan telah you all bentangkan tadi. Okay. So selepas dah siap prototype everything tu, akan ada proses pembentangan akhir. Okay, proses pembentangan akhir ni, so you all kena present dan juga kena buat poster satu page poster lah. Okay, sebab selalunya untuk asas reka cipta dengan reka cipta ni nanti, you all kena bentang dan beri poster kepada pensyarah lain. So pensyarah lain akan nilai. Okay, so nanti dia akan semua pelajar-pelajar asas RC ni dia akan ada satu hari inovasi dia panggil. Satu hari inovasi di mana you all kena pitch you all punya produk, and then ada poster juga. So nanti dia ada pertandingan poster yang tercantik, nanti pembentangan terbaik dan sebagainya. Alright, so you all kena pitch bukan saja kepada saya tapi you all kena pitch pada pensyarah-pensyarah yang lain. Okay, so bila tadi dah siap prototype tu, you all kena buat dalam bentuk pembentangan dengan poster, and then you all juga kena develop satu video. Okay, satu video yang menerangkan tentang produk yang you telah bangunkan adalah prototype. So dalam video tu nanti adalah explanation, lepas tu ada gambar video, gambar lukisan yang you buat, dia punya apa tu
yang simulasi produk tersebut kan, pergerakan 3D dia dan sebagainya. And then you all kena hantar laporan projek. Okay, hantar laporan projek, dan last sekali adalah sebab projek ini merupakan projek dan berkumpulan, so akan ada penilaian rakan untuk rakan dia. So contohnya tadi Yin, siapa tahu Yin tadi, okay, Yin group dengan Najwa. So group dengan Najwa dengan Adiba. So nanti Adiba akan menilai Yin, akan menilai Najwa. So nanti Najwa pun akan menilai Yin dan menilai si Adiba. So kita panggil peer review. Okay, clear tak kat sini apa sebenarnya you all kena buat? Clear? Clear, Doktor. Clear, okay. So saya pergi sedikit in detail untuk setiap satu assignment yang you all kena buat. Okay, pertama sekali adalah kertas cadangan. Okay, so kertas cadangan ni you all kena sediakan satu kertas cadangan. So untuk semester ini, tema untuk kesemua pelajar, tak kira lah you all ke daripada Dr. Husna ataupun Dr. Fadilah, tema projek untuk asas reka cipta semester ini adalah tema kelestarian. So you all kena propose projek-projek yang bertemakan kelestarian. Okay, so dalam kertas kerja tu, inilah poin-poin yang perlu ada. Saya dah listkan. So you just follow je, okay. Follow, minimum mesti ada maklumat-maklumat yang saya perlukan ini. So kalau you all nak bagi extra, tak ada masalah. Okay, tapi at least minimum kena ada maklumat-maklumat yang diperlukan ini. Alright, okay. Ini adalah kertas cadangan. Okay, kertas cadangan. So kertas cadangan ini you all kena present pada saya sampailah saya kata approve, barulah you all boleh start untuk pembangunan prototype tersebut. Okay, dan untuk buat kerja-kerja yang selain lah. So kena lepas kertas cadangan dulu, boleh proceed ke next step. Okay, so itu adalah kertas cadangan. So macam tadi, bila you dah buat kertas cadangan, you dah develop projek tu, you kena hantar laporan projek tadi kan. So laporan projek ni nilai markahnya adalah sebanyak 40 markah. Okay, so ini adalah item-item yang perlu ada dalam laporan projek. Minimum, okay, minimum. You boleh beri more than that. Okay, ini adalah minimum yang saya rasa perlu you highlightkan dalam laporan projek tersebut. Okay. Dan ini adalah yang tadi, selepas siap projek, you all kena buat pembentangan akhir. Okay, pembentangan akhir tadi. Okay, pembentangan akhir itu, you all kena sediakan slide. Okay, pembentangan akhir ni kita panggil slide pitching. Okay, ini adalah tajuk-tajuk yang perlu ada dalam pembentangan akhir. Tapi nanti saya akan juga share contoh-contoh slide-slide pitching untuk you all refer lah macam mana orang-orang buat slide pitching. Macam mana orang buat slide-slide pembentangan produk diorang kan. So you all boleh refer kepada slide-slide tersebut. Nanti saya, yang ini slide, contoh template slide ni saya tak masukkan lagi dalam e-learning sebab belum sampai lagi, jauh lagi perjalanannya. Okay, so nanti time to time saya akan masukkan lah untuk you all refer bila you dah nak sampai ke stage untuk sediakan persetubuhan pembentangan. Right, so untuk pembentangan 10%, so poster 5%. So selalunya poster ni apa yang you nak kena keluarkan, masukkan dalam poster adalah lebih kurang kandungan yang berada dalam slide pembentangan. Cuma kita compress, kita buat dalam bentuk satu poster. Okay, ini adalah produk akhir simulasi yang tadi saya kata you all kena bangunkan video. Okay, so video ni tidak lebih 3 minit. So selalunya dalam video ni dia memang akan exactly lebih kurang sama je information yang ada dalam you punya slide pembentangan akhir. Cuma di video kan. So mungkin dalam video ni adalah gambar prototype project you dalam bentuk 3D, 2D, dia bergerak dan sebagainya lah. Okay, so mengikut kreativiti yang anda nak bangunkan. So again nanti contoh-contoh video pun nanti saya akan berikan link, saya akan bagi contohnya supaya you all boleh refer untuk bantu dalam proses penyediaan video. And last sekali adalah pre-review. Tadi maksudnya rakan-rakan akan review setiap ahli kumpulan. So ini akan membawa markah 5%. Okay, so clear tak untuk tugasan sepanjang semester ini? So inilah datangnya markah sebanyak 100 markah untuk semester ini bagi subjek asas reka cipta. Ada sebarang soalan tak nak tanya tentang tugasan?
Doktor, Okay. saya nak tanya. Kalau produk tu kan macam mana kami nak buat? Kan kami jauh-jauh. So macam mana kami nak buat? Adakah seseorang tu je kena buat ataupun kami kena buat produk tu dalam, what to say? Okay, so you all kena discuss lah dengan kawan. Okay, my suggestion adalah kan, you all ada 3 orang kan. Mungkin setiap orang mungkin boleh mengeluarkan prototype diorang, boleh mengeluarkan prototype. Sebab prototype ni dia very simple je. Contohnya you kata you nak buat satu mesin mesin rumput contohnya kan, mesin rumput yang mudah digunakan yang boleh lipat-lipat. Okay, tapi nak buat mesin rumput tu you tak kena buat mesin yang sebenar. You buat model saja dalam bentuk apa? Dalam bentuk kotak, menggunakan bahan-bahan terpakai. And then mungkin kat situ you boleh bahagilah tugas. Sebab ingat tak, kita ada model prototype yang kena buat, kita ada video yang kena buat kan. So you all lah kena pandai membahagikan tugas tersebut. So mungkin in term of brainstorming, material everything, you all work together. Tapi mungkin you assign lah, okay, siapa yang rasa capable yang boleh buat benda tu. So bila nak buat tu, mungkin seorang yang take in charge untuk buat produk tu. Tapi janganlah biarkan dia seorang saja untuk bangunkan tu. So bila dia nak buat, you all kena mantau jugalah, guide untuk buat sama-sama. Contohnya bila hari ni, okay, kita nak buat. So mungkin dia buat dulu dia punya layer first ke dan sebagainya. So nanti you all kena discuss lah tu macam ni lah. Mungkin you all ada meeting sama-sama kan. Okay, apa nak kena tambah, bahan apa nak kena tambah. So nanti orang lain ambil lah peranan yang lain. Sebab banyak kan contohnya video pun kena buat video siap. Okay, ada orang lain buat video, ada orang lain boleh buat yang dia punya gambar dalam 2D, 3D yang secara digital kan, yang dalam secara komputer ke AutoCAD dan sebagainya, menggunakan SketchUp ke. So inilah fungsi ataupun peranan untuk bekerja dalam kumpulan itu. Menjawab tak soalan? Menjawab. Okay. So again, tak apa, nanti saya yang akan guide you all time to time. Saya akan ada sentiasa dengan you all. Jika you all perlukan, tak ada masalah. Okay. Sekiranya nanti bila dah you all dah propose produk tu, nanti kita akan work together lah. Maksudnya okay, macam mana nak bangunkan. So bahan apa yang sesuai kita gunakan. So nanti kita brainstorm sama-sama lah. So saya pun akan involve juga dalam proses itu. So you all boleh suggestkan dengan saya. You all boleh tanya, doktor boleh tak sesuai tak kalau saya nak buat benda ni, pakai benda ni. So sebab you all dah ada sketch. So sebelum kita buat produk tu, kita kena ada sketch dia dulu, gambar lakaran dulu. So masa tu kita tengok boleh tak lakaran ni buat benda ni realistik tak untuk dibangunkan prototype dia, contohnya. So prototype tu pun tak perlulah yang besar-besar, dia small size pun tak apa. Maksudnya prototype ni dia adalah menyerupai bentuk produk yang sebenar. Okay, itu di masa peringkat asas reka cipta. Nanti you all kena buat lebih kurang sama macam produk sebenar semasa reka cipta nanti. Alright, soalan lagi? Ada tak? Setakat ni tak ada, doktor. Setakat ni tak ada Okay. Alright, okay. So saya dah terangkan course information, saya terangkan tentang tugasan. Ada satu lagi sebab saya kata subjek khusus kita ni ada terlibat dengan modul SDG, Sustainable Development Goal. Alright, jadi saya nak kena terangkan sedikit apa itu tentang SDG ni. Right, sikit lagi. Okay, nampak tak? Nampak. Okay, nampak Okay, SDG ni sebenarnya untuk khusus-khusus yang terpilih je kena implement ke SDG. Okay, SDG ni adalah Sustainability Development Goal Framework, adalah framework kelestarian dunia, okay, dalam menyokong inisiatif kelestarian dunia lah. Alright. Okay, so dalam SDG ni ada 4 modul. Okay, 4 modul ini adalah berdasarkan 4 topik teori yang saya akan cover dalam tempoh 5 minggu ini. Okay, senang cerita, jangan pening-pening. So SDG ni akan dijalankan semasa kita punya proses. Okay, kelas kita 3 jam kan? So nanti 3 jam saya akan bagi
1 jam selalunya saya akan bagi teori dengan you all macam ini, teori secara online. Kemudian nanti kita habis sesi online, so nanti kita akan proceed dengan aktiviti-aktiviti. So aktiviti-aktiviti ni nantilah you all akan buat dan you all perlu submit. Okay, kalau ikutkan SDG modul SDG ni, you all kena submit within the class punya hours lah. Contohnya kita 3 jam, kita start pukul 9 sampai pukul 11, you all kena siapkan task ini dalam waktu kelas juga. However, dengan saya memberi kelonggaran di mana saya memberi masa tempoh seminggu sehingga kita jumpa ke kelas yang seterusnya. Okay, maksudnya tak perlulah macam hari ni kelas dengan saya, lepas tu you all kena buat juga dan submit pada waktu yang sama. Saya memberi kelonggaran untuk you all siapkan task ni sehinggalah sebelum kelas yang berikutnya. Okay, jadi task ni nanti saya akan terangkan, saya akan bagi tahu dan you all kena buat submission dekat dalam setiap folder yang telah saya sediakan. Okay, sebab saya memahamilah ada masalah internet dan sebagainya, so you all tak boleh nak sit down untuk fokus, tapi sekiranya you all boleh siapkan dalam tempoh waktu kelas kita ni lebih mudahlah, sebab nanti kan ada kelas-kelas yang lain, setiap kelas yang lain pun mungkin ada aktiviti kita tahu. Setiap sekarang bila buat PDPR ni online, mesti banyak tugasan yang pensyarah bagikan. So kalau delay-delay nanti tertangguh dengan kerja lain. You all boleh buat dalam waktu kelas, tak ada masalah, tapi tempohnya saya beri sehingga seminggu. Okay, ini dia banyaklah, dia ada 4 modul. Okay, dia 4 modul. So senang cerita, aktiviti SDG ni saya akan conduct during kita punya class session. So dia tak terlibat macam tadilah nak kena hantar hujung semester ke, nak kena hantar macam assignment, tak. Dia adalah lebih kepada aktiviti-aktiviti yang saya kena embedkan sewaktu proses pengajaran untuk ajar you all ataupun memberi awareness tentang SDG ni. Okay, clear tak tentang SDG ni? Clear. Clear, okay? Alright. Clear. Okay, masih boleh bernafas lagi? Boleh? Boleh. Belum karam lagi. Alhamdulillah boleh. Boleh, okay. Alright. Okay, nanti kelas dia, contohlah macam, kenapa penuh pula muka ni? Okay, kalau kelas ni, hilang pula gambar you all ni semua. Okay. Okay. Untuk kelas ni nanti, saya faham ada yang mungkin internet connection masalah dan sebagainya. Saya akan juga nanti akan share jugalah link-link video. Okay, jadi you all pun boleh nanti ulang kaji balik video yang kelas yang kita terangkan ni. So saya faham mungkin kadang ada in, out dan sebagainya, tak boleh nak cater. Alright, nak take a break 5 minit dulu ke nak saya terus proceed kepada kita punya lecture yang pertama? Nak take 5 dulu tak? Boleh Doktor, boleh. Boleh Okay, so pergi take 5 dulu. Nak pergi toilet ke, nak apa sebagainya, nak ambil air ke, sarapan. Dan kelas saya tak payah you nak makan mi goreng ke, nak makan nasi lemak ke, tak ada masalah. Yang penting you all dengar apa yang saya nak terangkan nanti. Alright? Baik. Alright, okay, so kita take 5 minit dulu. Boleh Doktor.
So kalau ada yang masih belum slide in lagi, slide kehadiran dia, sebab saya tengok ni ada seorang lagi yang tak slide in ni. Kehadiran. Okay, dah semua? Okay. Dah. Amin sudah. Alright, okay. So sikit lagi. So saya pun tak nak ambil masa yang lama. Okay, saya share sikit. So pagi ni kita nak cerita sedikit lah tentang SDG. Okay, so tadi kita kena belajar tentang modul SDG and then tema pula
semesta ini adalah you all kena bangunkan produk-produk ataupun kena bangunkan reka cipta yang bertemakan kelestarian. Okay, so you all kena tahu apa tu sustainability development goals ni lah, maksudnya apa tu goals untuk pembangunan kelestarian. Okay, pernah tengok tak yang ini? Pernah tengok tak kat mana-mana? Pernah. Alah. Pernah tengok kat mana? Dah ni Pernah belajar. Sem 1 pernah pakai. Oh, okay, pernah belajar. Okay, so maksudnya SDG ni dia ada 17 goal. Maksudnya 17 objektif utama dia untuk transform dunia ni lah menjadi dunia yang lebih baik. Okay, so ada 17, nanti saya akan terangkan satu persatu untuk setiap SDG ni. So nanti daripada 17 nanti you all boleh pilih, you all nak cater apa tu untuk produk reka cipta you all nak pilih tema mana. Okay, you all mungkin nak cover in term of apa tu SDG number 2, zero hunger. So you all nak apa tu, nak bangunkan reka cipta produk-produk berbentuk untuk yang cater untuk zero hunger kan. Contohnya makanan apa tu food pack untuk makanan orang yang susah ke, mudahkan macam mana kan. So apalah inovasi-inovasi yang reka cipta you all nak buat. Okay, ataupun you nak buat tentang education punya inovasi, bahan pengajaran, kit pembelajaran dan sebagainya. So you all boleh pilih daripada 17 SDG goal ini. Okay. Kenapa ada program SDG goal ni adalah untuk mensejahterakan masyarakat dan melestarikan alam, supaya nanti tak adalah bahagian-bahagian yang kita apa orang kata tertinggal. Okay, kita contohnya kerosakan alam sekitar, lepas tu ada kelompok-kelompok penduduk yang tertinggal, tak dapat kesamarataan dan sebagainya. So harapannya bila ada SDG ini semua orang dapat sama rata. Okay, kita dapat mensejahterakan masyarakat, tak kiralah umur, bangsa, dari negara mana dan sebagainya. So bukan Malaysia saja menggunakan SDG ni. SDG ni adalah framework yang digunakan di seluruh dunia. Okay, macam saya cakap lah kenapa. So kita nampak tadilah kan pencemaran alam telah salah satunya, climate change. So ada banyak lagi. Okay, so ini adalah 17 yang ada. So you all kena familiar lah, sebab nanti you all kena pergi sekolah kan, kena mengajar. So you all punya bidang, so you all kena tahu SDG ni, sebab satunya you all kena tahu SDG 4, quality of education. Okay, so kita dalam bidang education, so at least lah whatever pun yang you all buat, you all mestilah kena implementkan SDG number 4, iaitu mempromosikan quality of education, okay, ataupun menyokong. Okay, so ini ada juga link-link yang you all boleh baca kalau rajin untuk tengok balik, dapatkan maklumat, dapatkan info, dapatkan pengetahuan berkaitan dengan SDG. Alright, okay. So kita tengok SDG yang pertama. SDG pertama adalah zero poverty. Maksudnya apa? Maksud zero poverty ni? Siapa boleh share dengan saya apa maksud SDG poverty, zero poverty? To achieve a lower tahap kemiskinan dalam dunia. Okey, lagi? Lagi? Yang lain? Zero. Tak ada kemiskinan. Okey, betul lah tu. Alright, tak ada kemiskinan. So kita memang kalau boleh nak membasmi kemiskinan tu. So macam mana nak membasmi kemiskinan tu? Pertama sekali kita kena pastikanlah kita boleh overcome the problem in term of economy. Kan ekonomi, kemudian untuk protection system, security, kemudian kita boleh address living cost dan sebagainya. Sebab untuk zero poverty ni kita kena cater dia punya basic ni. Okay, apa keperluan asas kita? Keperluan asas kita contohnya mesti kita perlukan makanan. Kan makanan, kita perlukan air yang bersih untuk kita hidup. Kan kita boleh hidup
dengan air selama 7 hari tanpa makanan kan. Kalau tak ada air kita boleh hidup satu hari atau 2 hari je. Okay. So kita perlukan clean water, kita perlukan food, kita perlukan tempat perlindungan kan. Cuaca panas sejuk takkan nak duduk di tepi jalan kan. So kita perlukan perlindungan rumah, kita perlukan juga electricity. So sekarang ni mungkin ada tempat-tempat lagi yang masih tak ada bekalan elektrik yang yang proper kan. Jadi masih kena pakai minyak tanah dan sebagainya. So kita perlukan electricity, kita perlukan sanitation, maksudnya pembersihan, maksudnya dari segi aspek kumbahan, kan, pembuangan najis dan sebagainya. So ini basic need yang perlu kita sediakan. Maksudnya at least dekat Malaysia ni, contoh kita bagi view dekat Malaysia. Sekurang-kurangnya kat Malaysia ni, masalah-masalah tentang food, clean water, housing, electricity dan sanitation ni sepatutnya tak ada lagi. Tak ada lagi rakyat Malaysia yang tak dapat lagi bekalan elektrik, yang masih tak ada lagi tempat pembuangan sampah, kumbahan yang proper, tak dapat lagi bekalan air kan. Kita dengar ada tempat-tempat yang tak ada air lagi sampai, ada yang masih tak ada rumah lagi. So maksudnya kita masih belum sampai tahap zero tadi. Maksudnya masih ada lagi rakyat-rakyat Malaysia yang masih memerlukan ataupun yang tak ada lagi keperluan asas ini. Okay, so ini adalah untuk SDG 1. SDG 2 adalah zero hunger. Ni tahulah, maksudnya kita nak ada orang yang mati kelaparan lah contohnya kan. Seperti macam kat Afrika sana mereka tak cukup makanan, kita kat sini terlebih-lebih makan kan. So kita nampak kan, so kita tak nak ada negara-negara lain yang tertindas. Kita kat Malaysia ni pun kena tahu juga, mungkin ada yang kita tak sedar, masih ada yang lagi yang tak cukup makan, yang kena kena orang kata kena catu makanan dia satu hari sekali je makan kan. So kita nak SDG 2 ni adalah untuk membasmi masalah kebuluran ataupun inilah masalah mereka tidak cukup makanan. So ini adalah statistik zero hunger. So how kita nak bantu? Mungkin you all bolehlah buat reka cipta produk-produk yang macam mana nak membantu mereka yang mempunyai masalah bekalan makanan, yang tak dapat makanan. You all boleh buat satu benih benih makanan ke R&D dan sebagainya. So bergantunglah, mungkin untuk zero hunger ni sesuai lah untuk mereka dalam bidang food tech ke kan, dia orang boleh buat research on the food. So kita tengok balik adakah kita sesuai tak untuk buat research ataupun kita nak buat inovasi ataupun kita nak buat reka cipta mengikut SDG 2 ini. Okay, ni SDG 3 iaitu good health and well-being. Okay, apa you all faham tentang good health and well-being ni? Siapa boleh share? Memastikan semua orang dalam keadaan sihat dan terpelihara. Okay, so apa contohnya kalau you all nak buat bangunkan produk ataupun reka cipta untuk yang bertemakan SDG 3 ni, good health and well-being ni? Kalau macam salah satu inisiatif kerajaan bagi rawatan yang murah untuk golongan yang kurang berkemampuan. Okay, itu perkhidmatan. Okay, contoh kalau you all sekarang kan, you all kan nak buat asas reka cipta kan. So contohnya ada tak idea yang berkaitan dengan reka cipta yang you all boleh support SDG 3 ni? Contoh apa yang you rasa produk-produk inovasi yang you boleh buat untuk buat mas. Contohnya kan, tadi dia boleh buat mask, mungkin boleh buat mask yang apa? Sekarang ni mask pakai buang kan? Okay, mask pakai buang, so kemudian kita ada mask yang kain. So mungkin mask pakai buang ni dia baguslah. Tapi mungkin bila kita buang, kita tahu mask tu dibuat daripada plastik kan, contohnya macam tu. So ada masalah dari segi untuk kita semula. Okay, apa lagi? Kalau mask pakai kain, isunya adalah mask tu mungkin tak mengikut spek kesihatan ataupun keselamatan yang 3 layer kan. Tapi maksudnya mungkin you all boleh invent ataupun reka satu mask yang memang tak payah pakai, tak payah basuh, tak payah basuh, tak payah buang, tapi dia boleh memenuhi syarat-syarat keselamatan dan sebagainya. Itu contohlah tadi kan. Itu adalah idea yang you all dah kena start you all on the first week ni you all dah kena start fikir apa nak buat projek tentang apa. So projek kita adalah bertemakan kelestarian
So you all kena tengoklah mana SDG yang sesuai yang you all nak berminat, and then what is the product yang reflect to the SDG. Alright, okay, so good health well-being ni contohlah kita nampak sekarang ni, contohnya 3.B tu support research and vaccine. So sekarang ni okay, orang keluarkan vaksin kan, orang keluarkan vaksin, lepas tu orang keluarkan PPE, lepas tu orang keluarkan visor sebagainya. Itu adalah reka cipta yang dibuat untuk cater bahagian SDG 3. Alright. Okay, so SDG 4 adalah quality of education. Okay, so apa yang you all boleh buat dalam quality of education ni? Project ke? Yelah, contoh-contoh idea yang you all rasa boleh bersesuaian dengan quality of education. Apa? Buat model pasal pelajaran. Okay, mungkin satunya. Kita tengok dalam quality of education ni, contohnya kita ada, okay, nanti kita akan belajar proses asas reka cipta. Macam mana kita nak keluarkan idea tu adalah based on problem. Okay, jadi contohnya tadi, okay, contoh yang macam tadi bagi tu boleh keluarkan modul pembelajaran, kit pembelajaran tu salah satu asas reka cipta yang you all boleh buatlah untuk support SDG 4. Okay, apa lagi? Saya modul pembelajaran apa lagi? Doktor, saya terfikir pasal website, tapi website macam website untuk students belajar secara percuma, tapi macam itu termasuk dalam reka cipta atau tak? Tak termasuk. Okay. Something yang memudahkan pelajar untuk belajar macam kit pembelajaran untuk dihantar dari rumah ke rumah, something like that. Boleh? Okay, boleh. Okay, lagi? Kalau buat lampu boleh doktor. I mean lampu untuk buku, macam kita ada, macam nak cakap, macam book holder, tapi bila kita buka buku tu dia pancarkan lampu ke buku tu. Boleh, So, menarik. ada certain tempat yang tak ada electricity contohnya, kita supply benda tu ke. Boleh, baik, menarik. Maksudnya you dah nampak kan benda-benda macam tu. So mereka cipta ni dia is a product base Kalau macam tadi, kenapa saya cakap website itu bukan reka cipta? Sebab website tu dah ada. So nanti saya akan terangkan juga, which is good lah, you all dah mula nampak. Tapi saya akan terangkan apa beza reka cipta dengan inovasi. So kalau website tu dia lebih kepada inovasi. Okay, kalau reka cipta ni we are trying to do something yang tak ada lagi. Yang tak ada lagi. So kita create, kita invent. Yang kalau website tu sebenarnya dah ada website, cuma mungkin bukanlah website yang tentang yang nak buat tadi kan, tentang website pembelajaran. Tapi dah ada, website tu dah ada. Okay, website tu dah ada, cuma kita nak buat website lain. So itu dipanggil sebagai inovasi. Kita merubah kita merubah dari segi penggunaan, kita tambah baik produk yang sedia ada. Itu kita panggil sebagai inovasi. Kalau reka cipta ni kita invent, kita reka dia. Itu something yang tak ada lagi. Itu adalah reka cipta. Okay, tak apa, kita masih proses belajar lagi, which is good. Kita dah boleh lontarkan idea. You all dah boleh nampak kan, contohnya lampu tadi. So mungkin dah nampak tadi lampu untuk kat buku tu tadi. So nanti kita tengoklah buat survey. Ada tak orang dah buat lampu yang untuk buku tadi kan? Maksudnya dia sebagai bookmark, tapi actually bookmark tu dia keluarkan lampu. Which is a good idea. Saya nampak macam menarik, tapi I don't know whether benda tu dah ada kat market ataupun tidak. Alright. Okay, so next is SDG 5, itu gender equality, maksudnya kesamarataan jantina. Okay, kita nampaklah sekarang ni kan, contohnya dalam bidang education ramai wanita, tak ramai lelaki kan. So apa solution yang dia boleh. Okay, remember maksudnya sebab sekarang ni saya nak alignkan dengan you all punya reka cipta. It doesn't mean that setiap SDG ni
perlulah di come up dengan reka cipta. Contohnya gender equality. Dia tak sesuai lah kita nak mereka, takkan kita nak reka orang kan. Kita nak menyelesaikan masalah kesamarataan jantina. So mungkin untuk SDG 5 ni yang sesuai adalah diorang perlu keluarkan satu dasar, satu polisi, satu blueprint kan. Contohnya untuk sekian-sekian bidang profession perlulah pengambilan jantina itu kena sama rata. So mungkin untuk SDG 5 untuk kita buat reka cipta tu kurang sesuai. Dia lebih kepada something yang lebih berbentuk solutions lah, okay, ataupun framework dan sebagainya. Okay, so ini adalah gender equality. Bagaimana kita nak sama ratakan in term of jantina itu dari segi perbezaan. Orang ada bias kan, gila kerja-kerja yang berat perempuan tak boleh buat. Contoh macam tu. Nak jadi pemimpin kena lelaki, tak boleh perempuan. Contoh-contoh itulah maksudnya aspek-aspek yang membezakan antara lelaki dan wanita. Itu SDG 5. Okey, so kesamaan jantina tu saya dah sebutlah tadi kan. Tak ada lagi diskriminasi dah, sama ada dia wanita dia tak boleh pegang jawatan, dia wanita dia tak boleh jadi askar. Contohnya macam tu. Dia wanita dia tak boleh jadi bomber. Dia lelaki tak boleh jadi tak boleh jadi tak boleh jadi guru. Contohnya macam tu. So kita tak nak ada lagi aspek-aspek bias dan sebagainya. Okay, so SDG 6. Okay, SDG 6 ni apa? Saya lupa apa SDG 6 ni. SDG 6 clean water and sanitation. Okay, SDG 6 kan clean water and sanitation. So mungkin kat sini you all boleh juga buat dia punya reka cipta kan, sebab saya perasan ada satu reka cipta yang dia buat macam mana nak hasilkan air bersih di tempat yang tak ada sistem air pembersihan. Faham tak? So dia gunakan dia buat satu sistem yang boleh portable. Kat dalam tu maksudnya bila dia masukkan air kotor, air tu akan melalui lapisan-lapisan yang tapisan-tapisan batu tu. So nanti bila keluar, dia akan keluar air yang bersih. So peralatan ni maksudnya device ni adalah kit yang kecil. Maksudnya kalau dia pergi dekat, dia hantarkan selalunya produk dia hari tu dia menang tu tak silap tahun 2019. Bawa Mosti untuk social punya produk. Sebab kit air bersih ni dia hantar kepada negara-negara dunia ketiga yang tak dapat air bersih. So setiap satu family akan dapat satu kit ni. So pergi mana-mana saja dia boleh bawa kit ni. So air kotor yang dia ambil dekat sungai ke apa, dia gunakan kit ni, nanti dia akan dapat air yang bersih. Itu contohlah orang buat reka cipta untuk bantu memberi akses kepada safe and affordable drinking water. So mungkin you all pun boleh fikirkan dekat bahagian ni apa yang produk-produk atau projek yang you all boleh jalankan untuk bantu in term of penyediaan air yang bersih ataupun sistem kumbahan. Kan? Alright. Yang ketujuh adalah affordable and clean energy. So ini adalah untuk pastikan semua orang dapat elektrik moden ataupun dengan mendapatkan clean energy yang bersih, elektrik yang moden dan harga berpatutan. Maksudnya kita naklah pembaziran tenaga. Contohnya orang buat reka cipta tentang sekarang ni ada movement sensor kan. Instead of buka lampu all the time, so lampu tak akan menyala jika ada orang lalu saja. Dia detect motion. Bila tak ada orang dia akan auto tutup. Contohnya itu adalah contoh-contoh inovasi yang orang buat. Okay. Itu kalau saya bagi contoh tadi lampu sensor tu, dia sebenarnya reka cipta ke inovasi? Siapa boleh bagi jawapan? Inovasi. Kenapa cakap inovasi? Sebab benda tu dah ada. Lampu dah ada semua dia. Ya. Okay, so maksudnya dia dah ada lampu tu dah ada. Tapi dia modified dengan tambah dia punya added value dan sebagainya. So kita panggil sebagai inovasi. Alright. SDG yang ke-8, decent work and economic growth, okay, untuk bantu pembangunan ekonomi
Okay, contohnya kita memberi peluang pekerjaan, kita open lagi opportunity, kita sediakan pekerjaan dan sebagainya. So mungkin untuk SDG 8 ni macam susah sikit lah kan. Sebab dia lebih kepada something yang that we need to provide lah kan, in term opportunity, in term of the vacancy dan sebagainya. Untuk reka cipta, I'm not sure kalau ada yang sesuai lah kan, sebab macam ni adalah lebih kepada pembangunan ekonomi. Mungkin ataupun you boleh keluarkan satu produk, so produk you tu you boleh jual, so you jual, you boleh create job, then okay, boleh juga kan. So ini mungkin produk you tadi boleh bantu untuk support SDG 8. Contohnya Nabil nak bangunkan apa? Bedak putih Nabil kan. Bedak putih Nabil. Maksudnya bila pakai hari ni, esok dah boleh putih. Contohnya macam tu. Kan? Tak pernah lagi kat dunia ni keluar hari ni pakai esok putih kan. Contohnya. So bila dengar adanya produk Nabil tadi, Nabil boleh buat ejen, ada stokis dan sebagainya. So itu adalah salah satu bagaimana membantu pembangunan ekonomi. Itu pun boleh juga. Alright. Doktor, saya nak tanya boleh? Boleh. Contohnya kalau macam sistem Grab atau Foodpanda, dia jatuh SDG 8 ke? Grab dengan Foodpanda. Okay, tengok apa tujuan you buat the system. Tujuan utama. Dia tujuan dia untuk hantar makanan lah kan, obviously. Tapi dalam masa yang sama dia beri peluang pekerjaan kepada orang kan untuk menghantar apa semua. Okay, tapi the main saya rasa dia punya Foodpanda everything tu adalah lebih kepada access kan, accessibility untuk mudah penghantaran makanan kan. Betul. So itu mungkin the main. So the second dia punya benefit adalah dia membantu untuk ekonomi development. So tak ada masalah. So satu produk yang kita bangunkan tu, satu produk atau inovasi kita buat tu, kita boleh cater pelbagai SDG. Which is contohnya Foodpanda dengan GrabFood tadi, so dia boleh cater contohnya 3 SDG kan. Kenapa saya bagi 3 SDG? Satu lagi dia boleh bantu in term of DG 9 tadi, innovation, in term infrastructure kan. Dia memberi dia buat innovation untuk bantu infrastructure penyediaan. Kemudian dia boleh juga menyokong SDG 8 iaitu economy growth kan. Kemudian dia boleh juga dengannya ada Foodpanda ni, orang tak boleh nak keluar rumah, so dia boleh bantu SDG 2 tadi, zero hunger kan. Nanti kita kena lockdown, dah tak boleh nak makan pula kan. Mungkin kan. So satu produk tu, kalau kita buat satu benda tu, kita boleh cater banyak SDG, which is lebih bagus berbanding kita cater satu SDG saja. Clear tak? Faham, clear. Terima kasih doktor. Okay, alright. So ini adalah SDG 10. Okay, SDG 10 ni berbeza tadi adalah SDG yang ketidaksamarataan in term of gender. Ini adalah ketidaksamaan dalam dan antara negara. Contohnya lah, kita ada masyarakat kat Malaysia ni, kita tengok contoh kat Indonesia. Indonesia kan kalau yang kaya, kaya sangat. Kalau yang miskin, miskin sangat kan. Contohnya macam tu. So kita tak nak macam terlalu banyak jurang yang berbeza antara population kita ada tu dalam ataupun antara negara. Okay, dalam negara pun antara country pun kita tak nak ada terlalu jurang. Contohnya kita Malaysia dengan Singapura sebelah-sebelah, tapi terlalu besar jurang perbezaan dia. Contohnya diorang dah pakai kereta terbang, kita masih pakai beca lagi. Contohnya macam itulah kan. Jadi kita nak mengurangkan gaps-gaps ni, ketidaksamaan in term of undang-undang, kekurangan upaya. Contohnya orang orang miskin tak boleh pergi ke tak boleh sambung belajar tanah. Contohnya sekarang dah banyak kan mereka yang kurang berkemampuan, kita beri bantuan kan. Contohnya kemudian kebebasan beragama, semua orang pun boleh mengamalkan agama masing-masing. Lepas tu kanak-kanak yang pendidikan khas pun boleh pergi sekolah, kalau dulu tak boleh pergi sekolah. So kita nak mengelakkan ketidaksamaan sama ada dalam ataupun antara negara. Okey. Ini contoh-contoh lah dia punya lower income, high income in term of
negara, and then disability tadilah saya cakap kan, orang kita yang orang sekarang kita nampak kan orang OKU pun dia dapat parking dia sendiri, ada kelebihan, fasiliti yang kita sediakan pun fasiliti yang mesra untuk orang OKU, begitulah. So everything yang kita buat tu kita support untuk yang reduce inequalities ni, tidak sama rataan. Okay, SDG 11 Sustainability and Community. So ni lebih kepada apa? Bagaimana kita nak buat satu komuniti yang sustain lah, contohnya dari segi dia punya society, dia punya public transport, dia punya environment, career, business opportunity, building resilience, safety dan sebagainya. So berkaitan dengan pembangunan komuniti ataupun perancangan bandar tersebut. So anything, contohnya sekarang ni dulu kita ada sistem guide kan, guide yang kena buat touring kan, kita ada KRT rukun tetangga dulu buat rondaan untuk menjaga keselamatan. Mungkin sekarang ni orang tak pakai tu tau, orang dah pakai drone dah untuk buat rondaan kan. Dah tak payahlah jalan kaki lagi kan, Syed tadi jalan kaki untuk buat rondaan kampung. So sekarang ni buat rondaan menggunakan drone saja. Kan itu contoh-contoh lah orang create reka cipta kan, sebab dulu tak ada drone. So sekarang dah ada drone. So drone boleh mengawal, boleh ambil gambar dan sebagainya. Tu reka cipta. Okey, tapi mungkin sebelum ni reka ciptanya adalah drone. Tapi drone tu mungkin untuk suka-suka. So apa orang buat inovasi? Orang buat drone untuk menjaga keselamatan. Contohnya begitu kan. Alright. So mungkin tak tahulah kalau you all ada idea something yang you all boleh keluarkan untuk support SDG 11, which is good lah nanti. Alright. Okay, next SDG 12, Responsible Consumption and Production. Okay, maksudnya kita nak make sure produk-produk yang kita guna tu dia boleh improve in term energy efficiency, infrastructure, kita bagi provide access to basic services, green and decent jobs lah to ensure that better quality of food dan sebagainya. Mungkin bahagian kat sini adalah food waste. Sekarang ni kan orang food waste, orang collect food waste, orang buat apa? Orang buat baja kompos dan sebagainya. So bagaimana mereka improve bahan-bahan. So kita dah ada sekarang energi baru kan, energi baru dan sebagainya. Okay, SDG 13 adalah lebih kepada untuk nature, iaitu climate action. So ini memanglah kita semua digalakkan sekarang ni tak boleh pakai barang plastik kan, kena bawa bekal sendiri, kena pakai benda plastik yang boleh dipakai semula, yang boleh dikitarkan semula. So ni sebab apa kita nak mengelakkan kemusnahan alam sekitar. Okay, kita ada SDG 14. Okay, SDG 14 ni untuk life below water, maksudnya semua hidupan-hidupan di bawah air lah, di laut lah kan. Untuk protect marine punya kehidupan dari segi pollution. So ni mungkin adalah inisiatif-inisiatif yang boleh dijalankan in term of law ke, polisi, pentadbiran dan sebagainya contohnya kan. Alright. Ini adalah SDG yang ke-15, life on land. Okey, ekosistem darat tadi kalau 14 laut, yang ke-15 adalah darat. Untuk memastikan orang asli indigenous peoples ni adalah orang asli, mereka tak pupus, mereka masih selamat, boleh jaga dia orang punya orang kata populasi, and then menyediakan habitat-habitat penting untuk spesies-spesies yang ada di muka bumi, and then juga kepada tumbuhan hijau. Okay, sama ada tumbuhan hijau yang kita boleh makan, sumber pertanian ataupun lebih kepada untuk green punya level lah. Alright. Okay, ini adalah SDG 15. Okay, SDG 16. Peace, justice. Okay, maksudnya apa ni? Apa maksud peace dan justice ni? Keamanan dan keadilan dunia. Okay, keamanan, keadilan dunia. Inilah contohnya sekarang kan, negara demokrasi kan, rakyat berhak mengundi. Semalam mengundi tak? Undi. Semalam semua pelajar, semalam proses undi di peringkat universiti kan. So pelajar-pelajar berpeluang. Hari ni. Hari ni. Oh semalam dia punya manifesto
Okay, so tegakkan keadilan maksudnya pilihlah pemimpin-pemimpin yang bakal memimpin anda di UTM. So hari ni jangan lupa mengundi. Pukul berapa mengundi? Dah. Oh dah mengundi dah? Hari ni. Okey, alright. Itu ni je lah maksudnya keadilan, kita ada mahkamah, kita ada pegawai, kita ada institusi keselamatan, agensi keselamatan untuk menjaga keselamatan kita. Kalau kebakaran kita ada bomba, kalau tak ada bomba siapa nak tolong kita kan? Maksudnya kat sini lah SDG 16 lepas tu menyokong kepada keamanan dengan keadilan. Alright, SDG 17, last sekali SDG adalah partnership for the goals. Maksudnya ini lebih kepada lepas tu kerjasama lah secara global untuk semua dunia dekat Malaysia ni dah satu globe ni bekerjasama untuk support kita punya SDG punya framework. Tadi ada 16 kan framework tadi. Kita ada national agenda, kita ada international committee, civil society. So kita work together, kita bekerjasama dari in term of finance, teknologi. Kan kita nampak kan Malaysia bekerjasama dengan China untuk apa? Malaysia bekerjasama dengan Amerika untuk apa kan? Untuk apa? Mata wang, untuk perjanjian, kita nampak kan ada perjanjian jual beli lah, perjanjian apa sebagainya dengan negara-negara lain. So itu adalah untuk menyokong kepada SDG 17. So saya rasa saya dah cover semua SDG ini. So you all clear tak tentang SDG? Clear. Dapat idea Okay, dapat idea tentang SDG. So mungkin minggu ni kita tak ada task yang saya nak bagi you all. Just untuk kita warm up, kita intro sedikit CI, maklumat tugasan, you all dah get ready. Dah tahu tentang SDG sebab kita punya kursus untuk subjek reka cipta asas ni, you all punya projek adalah bertema kelestarian. So what you have to do in starting next week is you all dah kena start untuk brainstorm, cari idea-idea reka cipta yang berdasarkan kita punya 17 SDG tadi. Alright. Okay, so you all ada 9 orang. So saya nak memudahkan adalah setiap kumpulan adalah ada 3 orang. So kita akan ada 3 kumpulan. Boleh tak? Ada satu kumpulan 4 orang. Semua Tak, 3. Tiga kan? 9 bagi 3, betul tak? Alright, okay. So untuk ahli kumpulan tu terpulanglah pada you all. Saya memberi kebebasan kepada you all untuk memilih ahli kumpulan. So by next week you all dah ada kumpulan and then mungkin you all dah boleh start brainstorm dengan ahli kumpulan. Okay, so mungkin next week saya akan terangkan sedikit tentang apa itu reka cipta, apa itu inovasi, and then mungkin next week kita ada task yang you all dah ada idea apa you all nak buat, so kita nak buat satu aktiviti iaitu SWOT. Okay, SWOT ni maksudnya you nak kena pasti kenapa you nak buat projek itu. So kita nak tahu apa masalah yang timbul kan. So projek itu nak cater apa solution, so apa feature-feature dia. Boleh tak? Boleh doktor. Boleh doktor. Alright, ada soalan untuk kita punya minggu ini? Setakat ni tak ada kot. Tak ada, okay. Boleh faham kalau tak faham nanti tanya saya lagi. Alright. Doktor. Ya. Saya nak tanya pasal SDG 11 tu. Dia pasal business opportunity ni pasal kita buat produk baru yang boleh buat orang guna atau orang jual. Yang mana SDG? 11. Business opportunity. Business opportunity sekejap. Business opportunity. Okay. SDG 11 Sustainability Cities and Communities. Okay, business opportunity. Okay, create a business opportunity. Okay. Dia tak kisah orang guna ataupun you create peluang perniagaan lah. Okay. Contohnya you buat satu saya tak pasti sistem ni dah ada ke tak kan, satu sistem di mana dalam sistem ni semua orang boleh jual. Tu contohnya Shopee lah kan, contohnya macam tu kan. So dia Shopee tu contohnya Shopee tu adalah salah satu platform perniagaan yang semua orang pun boleh berniaga di situ. Tu contohlah kan reka cipta yang dah buat kan. Contohnya. Okay. Alright. Lagi? Thank you. Okay, ada lagi tak? Tak apa. Nanti time to time you all boleh tanya. Kalau tak faham dalam WhatsApp saya pun, dalam WhatsApp group tu
you all feel free untuk tanya So group WhatsApp tu bukanlah untuk yang formal, you all nak cerita apa-apa pun tak ada masalah. Okay. Alright, kalau tak ada apa-apa, kita boleh stop kelas kita hari ini. Di sini, kita jumpa lagi insya-Allah minggu depan. So, every week saya rasa saya akan start kelas by 9 o'clock lah. Boleh? Boleh? Boleh. Okay kelas, so take care. Terima kasih. Stay safe, alright, jaga diri. Jumpa next week insya-Allah. Assalamualaikum. Terima kasih doktor. Salam. Terima kasih doktor. Bye. Bye-bye. Bye. Terima kasih doktor. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih doktor.